Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Ogos 2023 bersama saya, Pia and Nadia. Timbalan Pendakwa Raya Raja Rosella Rajatoran yang mengetuai pasukan pendakwaan bagi kes rasuah Ahmad Zahid Hamidi telah digugurkan daripada kes itu. Difahamkan Raja Rosella digugurkan tanpa sebarang pengumuman rasmi berhubung perkara itu. Raja Rosella yang dihubungi oleh media berkata, sebagai penjawat awam beliau tidak boleh mengeluarkan kenyataan berhubung perkara tersebut. Raja Rosella mengetuai kes Ahmad Zahid yang sedang berdepan 47 pertuduhan iaitu 12 bagi pecah amanah, 8 berhubung rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Sebelum ini, akhbar The New Straits Times melaporkan bahawa perbicaraan yang bersambung minggu lalu diteruskan tanpa kehadiran Raja Rosella. Sementara itu, Timbalan Ketua Biro Perlembagaan dan Undang-Undang Bersatu, Shalina Abdul Latif, menggesa kerajaan menjelaskan kenapa Raja Rosella digugurkan. Katanya pengguguran itu dibuat ketika peringkat kritikal iaitu menjelang keputusan terhadap representasi Zahid kepada Jabatan Peguam Negara untuk menggugurkan kesnya. Awal tahun ini Zahid menyerahkan 2 surat representasi kepada Peguam Negara menggesa pertuduhan terhadapnya digugurkan susulan terdapat bukti baru. Sementara itu, dalam satu kenyataan, Peguam Negara Idrus Harun berkata, Raja Rosella tidak lagi mengendalikan kes itu kerana sudah memohon untuk bercuti sebelum bersara awal. Katanya Raja Rosella sudah mengemukakan permohonan untuk bersara awal pada 3 April lalu dan permohonannya diluluskan berkuat kuasa 1 November depan. Sehubungan itu, Muhammad Dusuki Motar dipilih sebagai Ketua Pasukan Pendakwaan baharu berdasarkan pengalaman luasnya hampir 30 tahun sebagai Timbalan Pendakwa Raya. Pengasas Kumpulan Berjaya Vincent Tan telah mengeluarkan surat tuntutan kepada Menteri Besar Sementara Kedah, Muhammad Sanusi Magno. Surat tuntutan itu menuntut beliau membuat permohonan maaf secara terbuka dan membayar pampasan RM200 juta. Ini adalah berhubung dakwaan Sanusi mengenai projek pembersihan Sungai Klang. Dalam surat yang dikeluarkan melalui firma undang-undang Perchua and Associated, Peguam Vincent Tan menegaskan bahawa dakwaan Sanusi adalah jelas palsu, tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan berniat jahat terhadap anak guamnya. Mereka juga menuntut Sanusi menarik balik tuntutannya dan membuat aku janji bertulis untuk berhenti mengulangi dakwaannya. Surat itu memberi Sanusi sehingga hari ini untuk bersetuju dengan tuntutan mereka. Sekiranya gagal, firma guaman itu berkata mereka menerima arahan Vincent Tan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap Sanusi. Dalam ucapan semasa ceramah Perikatan Nasional di Jitra Kedah pada 2 Ogos, Sanusi mendakwa Selangor boleh menanggung kerugian sehingga RM180 juta kerana projek gerbang maritim Selangor. Sanusi mendakwa Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari turut terlibat dalam skandal dengan pengasas Kumpulan Berjaya Vincent Tan dalam projek pembersihan Sungai Klang. Dalam pada itu, Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari berkata peguamnya akan menghantar surat saman kepada Muhammad Sanusi Magno. Bercakap pada sidang media hari ini, Amiruddin berkata dakwaan yang dikemukakan Sanusi tidak berasas dan telah dijawab berulang kali. Jadi mutakhir ini dalam 2-3 hari terakhir kita lihat mereka lebih galak terutamanya untuk menabur fitnah dan mengitar semula cerita-cerita dan juga dakwaan-dakwaan yang sebahagian dakwaan-dakwaan itu telah dijawab di dalam Dewan Negeri Selangor. Saya mengambil contoh SMG itu telah dijawab dengan berulang kali. Seingat saya dalam rekod 2 kali oleh Yang Berhormat Wabi Izham berkenaan dengan proses, berkenaan dengan pelbagai tuduhan-tuduhan yang dilakukan termasuk terhadap keupayaan syarikat dan juga dengan kata skandal.
Sebab itu daripada awal pihak syarikat dan juga yang terlibat telah mengemukakan saman dan juga mengeluarkan surat tuntutan kepada mereka yang terlibat. InsyaAllah peguam saya juga sedang teliti. Esok dan paling lewat Khamis akan sampai kepada Sanusi surat-surat tersebut. Dan akan diharap mereka tidak lari-lari lah untuk menerima submission ataupun surat saman yang kita kemukakan. Sempena dengan pilihan raya negeri, dari sekarang hingga 13 Ogos, anda boleh membaca Malaysia Kini secara percuma selepas mendaftar. Kami ingin menyampaikan maklumat kepada semua rakyat Malaysia supaya boleh membuat pilihan yang bijak di peti undi. Klik pautan dalam keterangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati Malaysia Kini secara percuma. Berita seterusnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mahu memastikan mana-mana pihak yang terlibat dengan sebarang kes penyelewengan dana negara akan dihadapkan ke muka pengadilan dan menerima hukuman yang setimpal. Katanya, beliau akan memastikan pihak berkuasa dapat menjalankan tugas penguatkuasaan dengan baik dalam memburu mereka yang terlibat. Kamu masa ada kuasa, kamu ambil tanah, kamu ambil balak, kamu ambil rare earth, nadir bumi. Kamu curi saham, kamu ambil kontrak, kamu ambil hak rakyat. Saya tidak ada hak maafkan dan saya akan kejar kamu dan tangkap dan dakwa dan masukkan dalam penjara. Sebab apa? Sebab dendam? Tak. Sebab ini bukan duit saya. Duit rakyat. Negara hutang 1.5 triliun. Kemudian dia tanya, Anwar bodoh. Perdana Menteri bodoh. Tiap-tiap hari dia cakap macam itu. Perdana Menteri penipu. Perdana Menteri keliru. Tak ada dasar. Tak buat kerja apa. Sudah. Saya tak peduli hang kata apa. Aku kena buat kerja. Sementara itu, Anwar mengumumkan berita baik buat pesawah negara iaitu kenaikan harga skim subsidi harga padi SSHP daripada RM360 per metrik tan kepada RM500 per metrik tan mulai esok. Maknanya, pesawah cara purata akan mendapat RM1,700 satu metrik tan. Kerjalah dengan kuat sikit lagi, hasil pengeluaran akan lebih baik. Dan ini seperti yang saya sebut, saya tak mahu kata umum, nanti laksana tahun depan tak. Umum hari ini, esok naik. Apa? Peleceh lagi aku. Bekas Ahli Parlimen Bacok Nik Muhammad Nik Abdul Aziz menarik balik keputusannya untuk berpuasa daripada politik. Ketika detik pilihan raya negeri hanya berbaki 3 hari lagi, bekas Ketua Pemuda PAS itu mengumumkan puasa politiknya sudah berakhir. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Untuk rekod, Nik Abdul mengumumkan dia berpuasa daripada kegiatan politik pada 31 Julai lalu. Ini bermakna dia hanya menahan diri daripada kegiatan tersebut kira-kira 2 minggu sahaja. Langkah Nik Abdul itu diambil tidak lama selepas namanya tidak disertakan sebagai salah seorang calon PAS PN bagi menghadapi PRN Kelantan. Sebelum itu, dia dilaporkan berminat untuk bertanding namun menyasarkan hanya kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka yang pernah diwakili bapanya, Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat. Baik, kita ke berita seterusnya. Pengarah Komunikasi PH Fahmi Fadzil menuntut penjelasan oleh pengurusi PN Muhyiddin Yassin. Ini berkaitan tentang siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran pekerja asing yang melibatkan menantunya yang sedang disiasat oleh SPRM. Fahmi berkata bekas Perdana Menteri itu tidak harus berdiam diri, sebaliknya perlu segera memberi penjelasan dan memberitahu SPRM di mana kedudukan atau lokasi menantunya itu ketika ini. Malah yang saya kesal tuan-tuan dan puan, petang tadi SPRM mengeluarkan satu kenyataan menantu Tan Sri Muhyiddin telah melarikan diri. Ya, melarikan diri. Lari. Kalau berani, kenapa lari? Kalau tak bersalah, kenapa hilangkan diri? Tampillah. Tan Sri Muhyiddin kena jawab perkara ni, mana menantu dia. Kan? Tak payah tanyalah mana pergi duit-duit jana wibawa,
projek Jana Wibawa, kita minta Tan Sri Muhyiddin jawab di mana menantu anda. Bantu SPRM, cari balik menantu dia dan pastikan keadilan ditegakkan. Ya, bantu SPRM. Ya, jadi saya harap Tan Sri Muhyiddin kalau ada tonton ini, tolong jawab, where is your menantu? Cuba call dia sikit. Fahmi berkata demikian ketika ceramah arus merah kuning sempena PRN Selangor di Meru dekat Kelang malam tadi. Dilaporkan semalam SPRM sedang mengesan dua individu iaitu Muhammad Adlan Berhan yang merupakan menantu Muhyiddin dan Mansur Saad. Mereka diminta membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Menurut SPRM, semakkan rekod juga mendapati kedua-dua individu terbabit sudah meninggalkan negara pada 17 Mei dan 21 Mei lepas dan setakat ini tiada rekod mereka telah kembali ke Malaysia. UMNO BN perlu menerima hakikat bahawa parti itu perlu bekerjasama dengan DAP jika ingin menarik sokongan Bukan Melayu. Demikian kata bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Nazri Aziz ketika ditemui pada ceramah Mega PH di UK Perdana. Jelasnya realiti hari ini, DAP adalah parti yang mewakili Bukan Melayu di negara ini dan bukannya MCA dan MIC. Katanya oleh sebab itu, BN perlu bekerjasama dengan DAP yang mewakili orang Bukan Melayu. Nazri berada di tanah air dalam tempoh cuti dan hadir memberi sokongan kepada kempen calon kerajaan perpaduan. UMNO BN buat pertama kali mencipta sejarah apabila bekerjasama dengan Pakatan Harapan yang ditunjangi DAP bagi membentuk kerajaan pusat. Kerjasama itu terbentuk selepas tiada parti memperoleh majoriti mudah bagi membentuk kerajaan selepas keputusan pilihan raya umum ke-15. Dalam pada itu, Nazri berkata, suka ataupun tidak, UMNO BN perlu terima hakikat bahawa DAP kini merupakan parti yang mewakili Bukan Melayu. UMNO katanya tidak akan dapat menarik sokongan Bukan Melayu sekiranya masih bergantung harap kepada MCA dan MIC. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Enadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.